Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. وقال نبينا وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا لنريه من آياتنا
wasallam. Waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala habibuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa huwa yad'u fi du'a'ihi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang bersama Tuan Imam Rasulullah Dr. Azmi, Stasiun Masjid Jami Mawabeng, tuan-tuan ada di jemaah, ada di Poso, Lawai, ada di jemaah muslimin dan muslimat yang bermutawasskan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi Ahad ini 18 Rajab 1443 Hijriah bersamaan 20 Februari 2022 Masehi, kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kekuatan untuk melawan nafsu diri kita untuk bangun, membersihkan diri dan seterusnya, menuju ke rumah Allah SWT ini untuk bersama-sama menunaikan solat fardu subuh berjemaah yang dipimpin oleh Tuan Imam kita. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Imam yang memimpin solat subuh berjemaah tadi. Seterusnya memimpin kita berberit, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan seterusnya membacakan doa untuk kita sama-sama aminkan kemudian segala permohonan kita, segala munajat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikurniakan kepada kita limpahan rahmat dan keampunan, barakah, keberkatan dan keampunan darinya, maghfirah darinya, serta dikurniakan kita kesihatan dan keafiatan, dan dihindarkan daripada kita segala bala bencana, segala musibah, segala penyakit yang berbahaya, terutamanya COVID-19 yang nampaknya kembali menjangkiti setengah daripada kita. Malah ada beberapa keadaan di mana sekeluarga dijangkiti wabak COVID-19 dari Omicron ini. Walaupun terbukti varian Omicron ini tidak memberi impak yang berbahaya seperti mana varian Delta sebelum ini. Mana kata siapa yang kena, yang dijangkiti COVID-19 varian Omicron ini, dia hanya akan kena simptom-simptom yang ringan, tidak seperti dengan varian Delta tahun lepas, di mana kemungkinan saya ada seseorang yang dijangkiti varian Delta kalau kena Omicron tu, ya, bagi kebanyakan orang akan sampai ke peringkat kedua saja. Kalau macam mana pun tetap wajib menjalani kuarantin selama 7 hari. Sekurang-kurangnya 7 hari. Lepas 7 hari, kalau masih lagi tidak sembuh, eloklah segera pergi ke hospital supaya boleh diberi rawatan yang lebih berkesan di sana. Tapi kebanyakan orang lepas seminggu semua ambil ubat-ubatan yang tertentu, selepas seminggu swab test balik negatif. Itu kebanyakan orang. Jadi begitulah keadaan varian Omicron ini. Cumanya dia lebih cepat berjangkit berbanding dengan varian Delta. Jadi kita kena jaga
Semalam pun kita ada jemputan penuhi walimatul urus. Jadi kita ambil keputusan tak pergi, bukan kerana menolak jemputan, sebab memenuhi jemputan ini suatu yang sebenarnya hukum asalnya wajib. Kalau kita dapat jemputan walimatul urus, wajib hukumnya kita memenuhi jemputan. Tapi dalam keadaan sekarang, maka kita menjaga maslahah diri kita. Nyawa itu termasuk kesihatan. Kalau kita sakit sehingga boleh mengancam nyawa, itu sangat berbahaya. Maka boleh jatuh haram kita memenuhi jemputan tersebut. Jadi tadi Ustaz tapi sebab untuk menjaga diri kita supaya tidak dijangkiti wabak COVID-19. Jadi kepada tuan-tuan, ada perempuan yang dalam stadium 2 ni mungkin ada jemputan polri, walimatul urus ataupun apa-apa polri, fikir-fikir dan menunggu kan. Kalau tempat kita jiran tu kena hati kan, untuk menjaga hubungan silaturahim. Itu pun kita ambil yang patut-patut je, betul kan? Pergi makan, ucap terima kasih, balik ke rumah dan balik. Tak ada nak tunggu lama-lama, nak menyembang lama-lama. Kita tak tahu orang keliling macam mana. Dia ambil yang patut saja. Jumpa tu rumah, ucap terima kasih, jumpa kan? Kalau dia beri makan tapak lagi bagus, ambil tapak balik terus jatuh. Dan kalau punya kahwin tu dulu sampul kan, dulu sampul tu ada tapak tu kita ambil balik terus, jangan tunggu lama. Sebab kita memikirkan risiko jangkitan COVID-19, terutamanya tuan-tuan warga emas lebih mudah dijangkiti COVID-19 dan boleh sampai ke stage yang lebih serius. Kalau orang muda juga ini tapi tak tentu juga. Ada juga dengar generasi muda yang dijangkiti wabak COVID-19 yang baru ini pun ada yang masuk ICU katanya. Jadi kita sama-sama hati-hati lah. Hati-hati kita menjaga kita pada wabak COVID-19 ini, yang sebenarnya merupakan salah satu daripada fitnah akhir zaman. Walaupun yang paling besar adalah fitnah Masih Dajjal, tapi COVID-19 ini juga merupakan fitnah akhir zaman. Banyak yang kita lihat macam-macam cerita. Ada golongan ini, ada golongan itu. Ada yang berpendapat COVID-19 ini adalah konspirasi, teori konspirasi dan macam-macam lah kan. Yang zahir kita nampak ia merupakan satu wabak yang penyakit yang berbahaya, kan? Yang sebenarnya belum pernah terjadi dalam sejarah dunia, satu dunia dengan dia mengalami kesan daripada wabak COVID-19 ini. Belum pernah ni kan? Sebelum ni bukan tak ada kan? Tapi tidak seperti wabak COVID-19. Malah setengah cendekiawan, setengah agamawan kontemporari sekarang ni menyebut bahawa COVID-19 ini adalah merupakan antara tanda-tanda yang agak besar menjelang hari kiamat. Maksudnya memang tanda-tanda besar kiamat ini akan tiba bila masa. Sebab Nabi SAW nyatakan dalam sebuah hadis bahawasanya akhir zaman nanti akan ada suatu penyakit yang tiada ubatnya, yang tiada penyembuh. Kan? Adakah wabak COVID-19 ini adalah penyakit tersebut? Allah Alam. Tahun 80-an dah keluar dan malah sebut hadis lagi ini apabila timbulnya penyakit AIDS tahun 80-an. Tapi ternyata penyakit AIDS sekarang ni pun orang tak tahu dah. Kalau tanya anak-anak muda kita, mereka pun tak tahu AIDS ni apa. Mereka tak tahu AIDS ni apa.
AIDS ni. Kan? Tapi tahun 80-an tu takut orang. Dia sebut AIDS ni pun takut. Kan? Terutamanya kita yang dah berkahwin memang takut lah. Kan? Tapi sekarang ni COVID-19 lah. Jadi adakah COVID-19 ni apa penyakit adalah penyakit yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis baginda itu? Wallahu a'lam. Mungkin dia, mungkin tidak. Tapi kelihatan penyakit COVID-19 ni sampai hari ini tidak ada penawar. Macam AIDS saja ada penawarnya. Seorang bintang bola keranjang, sukan bola keranjang, namanya Magic Johnson, dijangkiti AIDS. Apa ini tu? Hidup begini, tak mati pun. Wahal dalam badan dia ada virus HIV. Apa ini tu? Tak mati-mati. Mungkin kerana penawar AIDS itu sudah ada. Tu sekarang ni orang tak dengar lagi penyakit AIDS ni. Kan? Sekarang ni COVID-19 lah. Apakah COVID-19 ini ada penawarnya nanti? Wallahu a'lam. Yang pasti kita mengambil vaksin pun boleh dijangkiti COVID-19. Cuma dalam keadaan yang lebih terkawal berbanding mereka yang tak ambil vaksin. Itulah keadaan. Penawarnya tak ada. Tak ada lagi. Kan? Wallahu a'lam. Jadi itu dia, sama-sama kita pelihara diri kita, berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada wabak penyakit yang berbahaya ini. Sama ada dah pernah kena macam saya ataupun belum pernah kena, selalu kita doa. Kalau yang dah kena, jangan kena kali kedua. Seksa kalau kena kali kedua, dan yang belum pernah kena, minta jangan kena. Sebab kesan dia tu memakan masa berbulan-bulan nak sembuh. Kerana dia wabak sebenarnya virus itu menyerang sistem pernafasan dan boleh menyebabkan kematian. Ada ramai yang mati pun. Kan? Ramai pun yang meninggal akibat wabak COVID-19. Wallahu a'lam. Baik. Kita teruskan dengan pengajian kitab, pengajian tafsir kita. Antaranya kita dimuatkan isi kandungan kitab Rubah Penukul Fi Asbabul Nuzul. Jadi tarikh tu dibetulkan lah. Tarikh tu 18 Rajab 1443 Hijrah bersamaan 20 Februari 2020. Baik. Kita teruskan dengan pengajian ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-26 dan ke-27 surah Al-Baqarah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa saja. Yang ini seperti nyamuk hingga sesuatu yang lebih daripadanya, yakni kerana perbuatan itu ada hikmahnya. Sebab dalam Al-Quran ini memang banyak ayat-ayat perbandingan. Allah SWT membuat perbandingan. Antaranya berkaitan dengan Allah SWT memperbandingan menggunakan perkataan Al-Ankabut. Al-Ankabut ni tuan-tuan salang labah-labah. Al-Ankabut. Ada satu surah namanya surah Al-Ankabut. Maknanya sarang labah-labah. Sarang labah-labah ini satu benda yang Allah Ta'ala gunakan sebagai perbandingan. Kan? Mana Allah Ta'ala tegaskan dalam ayat yang ke-26 ini, Allah Ta'ala tidak mahu membuat perbandingan. Nak menceritakan sesuatu, Allah Ta'ala tak ragu-ragu menggunakan sesuatu untuk menjadi sebagai perbandingan. Seperti kan? Itu. Apa saja daripada yang kecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Fa amman ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan itu sekiranya orang-orang yang beriman
mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Jadi orang beriman ni, kita orang beriman ni memang kita meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ragu, tidak akan merasa ragu-ragu terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada Al-Quran ni kita yakini dengan sebenar-benarnya. Kita tak ada bertanya-tanya ke betul ke ni, betul ke ni, iya ke, sesuai ke, logik ke, tak ada. Kita yakin ayat-ayat Allah ini di dalamnya ada kebenaran, di dalamnya ada perkara yang hak. Tiada di dalamnya perkara yang meragukan. Fakta-fakta yang ada dalam Al-Quran adalah fakta-fakta yang benar, menunjukkan bahawa Al-Quran itu bukan bikinan manusia, bukan bikinan orang yang bernama Muhammad bin Abdullah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tulisan manusia. Kalau tulisan manusia ni tak macam ni. Ini sempurna ni. Semua fakta yang ada semua betul, semua tepat. Tak ada yang diragukan di dalamnya. Zalikal kitabul la raiba fihi. Itulah Al-Quran, kitab yang tiada keraguan padanya, tiada keraguan di dalamnya. Para ilmuwan mengkaji segala fakta yang ada dalam Al-Quran dan terbukti fakta itu benar. Maksudnya Al-Quran ini bukan tulisan manusia, datangnya dari Allah SWT, Allah's revelation kata orang mungkin. Jadi orang beriman bila baca ayat-ayat yang ada perbandingan ni, mereka tahu ini adalah perkara benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, tak diragukan lagi. Wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Dan ada pun orang yang kafir, mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Orang kafir ini dia tak percaya kan? Orang kafir tak percaya. Sebab tak percaya itulah mereka bertanya. Dan ada di kalangan mereka yang mengkaji. Bila ada yang mengkaji, dilihatnya apa yang perbandingan itu atau perkara-perkara dalam Quran itu adalah perkara yang benar, Allah SWT campakkan hidayah ke dalam mereka, maka mereka terus beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan memeluk agama Islam. Ini berlaku kepada ilmuwan-ilmuwan model zaman sekarang. Antaranya kalau disebut Profesor Dr. Maurice Buchay, yang akhirnya mengarang sebuah buku tentang Al-Quran, Bible dan Sains, nak buktikan kebatilan Bible dan kebenaran Al-Quran dari sudut sains. Jadi asal Kristian, maka dikajinya Al-Quran. Tak mana yang orang Islam kata Quran ni kitab dari Tuhan. Tak dikaji. Dia kaji ini, maka dia dapati benda itu adalah benar. Dan waktu itu juga Allah SWT kurniakan, turunkan hidayah kepada dia, maka dia pun memeluk agama Islam. Tapi tak semua orang, tak semua ilmu yang mengkaji tentang Al-Quran ini memeluk agama Islam, tak semua. Ada yang kagum dengan kebenaran Al-Quran, tapi hati mereka tidak terbuka untuk memeluk agama Islam. Dia tak ada. Ada. Malah mereka mengakui Al-Quran ini adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. This Quran comes from God, kata dia. Mengaku. Tapi tak terbuka hati mereka untuk memeluk agama Islam. Mana kata Allah Ta'ala tak hidayah mereka. Tuan-tuan rasa Abu Jahal mengaku tak Allah Ta'ala ni Tuhan?
Abu Jahal, Abu Lahab kan dua. Itu mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan. Tapi mereka tidak terbuka untuk, hati mereka tak terbuka untuk memeluk agama Islam. Sebab apa? Pertamanya hidayah Allah Ta'ala tak sampai, tak pergi pada mereka. Nabi berdoa kepada Allah SWT, Ya Allah, berikanlah hidayah kepada salah seorang dari dua Umar ibn Khattab dan Umar ibn Hisham. Umar ibn Hisham ni lah yang digelar Abu Jahal. Allah Ta'ala beri hidayah kepada siapa? Sayyidina Umar ibn Khattab. Umar Hisham tak dapat hidayah, mati dia dalam perang Badar. Abu Jahal Abu Jahal bersumpah dengan Allah. Dalam baca kisah sirah pasal perang Badar, waktu diberitahu kepada dia bahawa ancaman tentera Nabi SAW itu tak ada apa-apa, kita boleh balik, kafilah Quraisy boleh balik ke Mekah, tak ada masalah, tak ada gangguan. Tentera Muhammad tak ganggu kafilah, tak ada pun. Abu Jahal kata apa? Wallah, dengan nama Allah, aku tak akan beranjak daripada keputusan untuk memerangi Muhammad dan tenteranya. Abu Jahal bersumpah dengan nama Allah. Maknanya dia percaya Allah Ta'ala itu Tuhan, tapi tak terbuka hati dia untuk memeluk agama Islam, malah menentang pula Rasulullah SAW dan risalah Islam. Maka mati dia dalam kekufuran. Sama macam Abu Talib, Pak saudara Nabi. Dia tahu apa yang Nabi sampaikan itu dia betul, dan dia pertahankan Nabi SAW. Tapi Allah Ta'ala tak bagi hidayah kepada dia. Maka meninggalnya dia Abu Talib dalam keadaan tidak mengucap dua kalimah syahadah la ilaha illallah. Duduk tepi, masa nak meninggal duduk tepi di sisi Abu Talib. Abu Talib dia dah terbalingkan, Nabi tak ada nazar. Wahai pak saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang sudah dibahagia pula Abu Lahab dengan inilah pemimpin Quraisy. Wahai Abu Talib, ingatlah wahai perjanjian kita dengan Lata, Uzza, dengan akhir sekali Abu Talib tidak mengucap dua kalimah syahadat, mati dalam kekufuran. Jadi ini orang kafir percaya sebut tu, mada aradallahu bihadza mathalan, mereka sebut nama Allah. Oh, maknanya mereka percaya Allah itu Tuhan, tapi tak terbuka hati mereka untuk memeluk agama Islam. Wallahu a'lam. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Jawabnya, Allah Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Maknanya dengan apa yang dalam Quran itu, ramai orang yang dapat hidayah, dan ramai juga orang yang sesat. Sesat kerana apa? Kerana salah memahami isi Al-Quran. Sesat ramai. Yang dapat hidayah dari Allah pun ramai, yang dah sesat pun ramai. Yang dapat hidayah macam yang kita sebut tadi, kan, Profesor Dr. Maulus Bukir tadi. Yang sesat pun ramai, pasal dia faham Quran itu silap dan salah. Kan? Macam golongan anti hadis, dia pakai Quran, dia tak pakai hadis. Kan? Sedangkan dalam Quran Allah sebut, kan, wa ma atakum rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Quran Allah sebut, apa yang datang kepada kamu daripada Nabi itu kamu ikut, dan apa yang Nabi larang itu kamu berhentikan, kamu tinggalkan. Ini salah satu dalil menunjukkan adanya as-sunnah, adanya
hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan kita kena ikut ajaran Nabi SAW. Maknanya hadis itu pun ada wujudnya. Kenalah kita orang Islam berpegang dengan Al-Quran dan juga dengan sunnah Nabi SAW, as-sunnah. Juga ijma' dan qiyas, kita kena ikut. Ijma' ulama' pun kena ikut, pun qiyas pun kena ikut. Setengah orang Islam dia tak pakai ijma' ulama', qiyas ni ditolak. Dia kata kita kena pakai Quran hadis dia. Itu yang diterangkan oleh seorang ustaz baru-baru ni. Dia kata kalau jalan Nabi sebelah kanan, jalan ulama sebelah kiri, kita ikut jalan ulama. Tapi orang tak baca semua sekali. Orang ambil petik tu je, lepas tu datang macam-macam. Fitnah ni ustaz dia sesat, mengajar tak betul, mengajar benda yang tak ikut ajaran Islam. Kena panggil ustaz tu. Dipanggil oleh jabatan agama, memberi keterangan, menjawab tomahan-tomahan. Sebab apa? Sebab orang petik sekerat. Orang petik sekerat, orang spin. Mereka yang memusuhi ulama-ulama, memusuhi ilmuwan, pusing. Sedangkan maksud ustaz itu lain. Dia menggunakan kalam majaz. Pemana kalam majaz ni kalam yang tinggi kan? Kalau orang faham dua lapis, okey. Kalau orang faham selapis, dia dikeliru. Macam mana yang pernah disebut, buat apa kita ni ulama ni? Kita ikut Nabi. Nabi dah ada dah, kita ikut Nabi, buat apa nak ikut ulama? Maka dijawab oleh seorang yang lain, mana siapa yang lebih faham tentang Nabi? Kita ke ataupun ulama? Siapa yang faham tentang Nabi? Kita ke atau para ulama? Inilah maksudnya. Maknanya kalau kita nak ikut Nabi betul, kita nak ikut Nabi terus tanpa panduan ulama, sesat je dah. Kerana apa? Kerana ulama sendiri pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Dibuat jadi nasyid. Ulama pewaris Nabi. Dibuat jadi nasyid. Datangnya daripada Nabi. Jadi kalau kita tak ikut ulama, sesat je dah. Kita nak pandai-pandai baca Quran, tafsir sendiri, pandai-pandai baca hadis Nabi, tafsir sendiri, tak berpandu kepada tafsiran ulama, sesat je. Kita tak ada ilmu, kita tak ada alat untuk mentafsirkan Al-Quran dan hadis. Ulama dia ada alat-alat dia, ada ilmu-ilmu dia. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu syariat, ilmu bahasa. Banyaklah kalau kita nak cerita, tak cukup satu kuliah. Kita tak ada ilmu apa. Kita baca Quran pun salah. Kita baca Quran pun salah. Yang kita nak condemn ulama, sana ulama sini, kita baca Quran pun salah. Tak boleh beza huruf fa dengan huruf pa. Huruf fa dibaca pa. Mana ada pa dalam bahasa Arab? Tak ada. Itu bahasa tulisan Jawi. Huruf fa tapi titik 3, baru jadi pa. Dalam bahasa Arab, dalam huruf hijaiyah tak ada huruf pa, tak ada. Kita kena baca fama fauqaha, bukan fama fauqaha. Tak boleh, tak betul. Kena betul kan? Sebutan makhraj kita kena betul kan? Ada gigi tak ada gigi tu cerita dulu. Kena betul kan? Bukan A tu A Melayu, ba, ta, ba. Bukan sa, sa. Bukan ja, ja. Bukan da, da. Orang Arab disebut, kita sebut Melayu sebut budak. Orang Arab sebut budak. Ada beza tak kan? Budak Melayu sebut, budak Arab sebut. Ada beza tak? Beza kau dal.
dal, da, di, du. Itu saya mencadangkan untuk masjid-masjid susu kita buat buat klinik membetulkan bacaan Al-Quran. Kita ada ustaz-ustaz muda, Ustaz Naim ada, yang lain pun ada. Betulkan Fatihah tu, betulkan. Itu rukun sembahyang. Kalau salah, habis. Kena betulkan Fatihah. Mustaqim, nas, bukan nas. Huruf sin tu huruf senyum. Ada gigi dan gigi tu sah. Buang manu tu dulu. Nas, nasta'in, mustaqim, bukan mus. Kalau mus, boleh dia pergi soal. Kalau semua huruf sin, sa, as, terus senyum. Mana ada tahu sebelum ni? Huruf sin tu tersebutnya tu. Tak tahu pergi mengaji. Pergi mengaji betul kan? Kita ada ustaz. Boleh buat. Program penguasaan Al-Quran Masjid Jami' Al-Qubin. Kita semua datang. Tapi tak payah ramai. Buatlah dalam satu kumpulan 5 orang, 10 orang. Kalau buat ramai-ramai susah juga. Kuliah boleh nak ramai macam ni. Nak baca Quran ni, nak mengaji, nak betul baca Quran ni. Susah ramai. 5 orang satu kumpulan. Dia kan? Akak ada 5 orang. Satu kumpulan. Tuan-tuan buat kumpulan-kumpulan. Satu kumpulan 5 orang. Mengaji. Betulkan Fatihah. Betulkan ayat lazim. Ayat lazim tu nak bawa dalam sembahyang betul ayat lazim tu. Nak betulkan. Lepas tu baru pergi kepada surah-surah Al-Baqarah sampailah habis. Nak betulkan bacaan. Kita takut sebab Nabi kata, kam min qari'in yaqra'ul Quran wal Quran yalalu. Berapa ramai orang baca Quran tetapi Quran sedangkan Quran melaknat dia. Apa makna laknat? You faham? Celaka betul loh manusia Muslim ni. Baca aku sebab kenang suka ikut dan. Quran Allah. Kita baca dia tak betul. Nabi kata, bukan saya cakap, Nabi kata, Nabi beritahu. Jadi belajarlah kita. Dan sebaik-baik orang ialah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang kamu ialah yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Jangan pandang lekeh orang mengajar Quran kat rumah. Mengajar anak-anak kita, cucu-cucu kita mengajar Quran. Jangan pandang lekeh. Ustaz mengajar Quran kaki sedikit lah. 9. Seolah-olah kita merendahkan Al-Quran. Al-Quran itu tak ada apa boleh itu. Jangan macam tu kan. Mereka adalah sebaik-baik orang yang belajar pun dan yang mengajar pun. Banyak Quran ni untuk kita kan. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dari seorang itu melainkan orang-orang yang fasik. Orang yang beriman tidak akan sesat apabila membaca dan mentadabbur isi Al-Quran tak. Orang fasik dia yang akan tersesat sebab dia punya fahaman pun sesat. Macam tadi kan sesat kan? Dia kata apa? Urimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir ila akhir ayat. Jadi haram kepada kamu memakan maitah, bangkai, dam, darah, lahmul khinzir, daging babi. Jadi dia faham salah. Oh, daging babi yang haram, yang lain dalam babi tak haram. Kulit tak haram, lemak tak haram, gigi tak haram, bulu tak haram. Yang haram daging saja. Nampak? Pasal apa dia tak depan kepada ulama? Dia pandai-pandai tafsir sendiri. Dia baca terjemahan tu, dia tafsir sendiri. Maka itulah fahaman dia. Dan fahaman itu tak betul. Sesat. Allah Ta'ala sesatkan orang yang macam ni. Sebab fahaman dia itu tak betul. Yang sebenarnya bila Allah Ta'ala sebut lahmul khinzir, daging babi itu haram. Maknanya kalau tak daging babi itu haram, yang lain daging babi semua haram. Itu ya.
Bulu dia haram, lemak dia haram, tulang dia haram, gigi dia haram, kulit dia haram, semua sekali. Tak terkecuali. Nampak? Nampak tak? Quran sebut memang lahmul khinzir, daging babi, betul. Tapi bukan daging babi saja yang haram, semua saja. Kalau ada daging babi pun haram, yang lain pun sama dalam babi. Daging itu sebahagian daripada dan tubuh badan babi itu sebahagian. Macam kita lah kan? Ya, kulit, bulu, kan? Gigi, kan? Daging kat dalam, kan? Itu sebahagian. Daging itu sebahagian. Kalau dah sebahagian dari sebahagian babi itu daging pun haram, yang lain pun haram. Itu yang kita pegang dari dulu sampai sekarang. Tapi ada orang Islam kita ini yang pandai-pandai orang tak nak merujuk pada tafsiran ulama, tak nak merujuk pada kitab fiqh. Dia katanya daging babi dia haram, lemak tak haram, lemak tak haram, kulit tak haram, bulu tak haram, boleh pakai. Nampak? Kemudian mereka sebarkan pula fahaman itu kepada orang lain, maka sesat mereka dan menyesatkan orang lain. Fadalu wa adallu, kata Nabi SAW. Sebab apa? Falaftau bi ghairi ilmi. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Pasal apa? Ulama-ulama dah dipinggirkan. Yang dah meninggal memanglah ramai, tak ada tu ganti yang sehebat mereka. Yang ada pula dipinggirkan, dituduh macam-macam. Macam yang kita sebut tadi, dituduh macam-macam. Akhirnya manusia mengikut fahaman sesat. Orang yang tak ada ilmu berfatwa tanpa ilmu, maka sesat. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Kan? Bahaya. Wallahualam. Kemudian siapa orang yang fasik? Ayat ke-7 menerangkan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Orang-orang yang merombak yang mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya. Ini orang fasik ni. Ciri orang fasik ni, dia dah berjanji dengan Allah tapi dicabul. Kan? Dia dah sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengaku Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu Rasul, tetapi dicabul dia perjanjian tu. Macam mana? Apa yang Allah Ta'ala suruh dia tak buat, apa yang Allah Ta'ala larang, apa yang Allah Ta'ala suruh dia tak buat, apa yang Allah Ta'ala larang, itulah yang dia buat. Itulah ciri orang fasik. Orang fasik ni orang yang buat dosa besar dan melakukan dosa kecil. Lawannya orang yang adil. Itu lawannya orang yang adil ni, dia tak buat dosa besar. Dia tak buat dosa besar dan tidak mengekalkan dosa kecil. Bila terbuat dia istighfar banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini boleh nombor ekor ni, boleh nombor ekor tanpa segan dan sibuk. Pakai baju sembahyang pas sembahyang Jumaat. Ini cerita benar, kisah benar. Pas sembahyang Jumaat, singgah kena nombor ekor, beli nombor ekor. Ditanya pada orang, kenapa Pak Haji beli nombor ekor? Dia tanya mana? Nak buat apa? Saja dia beli nombor ekor ni untuk kerana boleh buat duit raya cucu raya esok. Nampak dia punya fahaman. Ini fahaman orang fasik. Dia fikir duit nombor ekor tu kalau dapat first prize halal bagi duit raya untuk cucu boleh makan duit. Nampak fahaman. Orang fasik memang itulah fahaman ni. Dia tak apa, itu dosa antara orang yang berzina ni, dosa dia dengan Allah Ta'ala je. Antara dia dengan Allah Ta'ala. Tak perlu ada undang-undang untuk mencegah perbuatan maksiat. Tak perlu. Dan sedangkan Al-Quran ada. Orang yang berzina ada hukuman ni, orang mencuri ada hukuman ni. Baca Al-Quran ni. Wasariqu wasariqatu faqtahu aydiyahum. Ayat Quran, bukan Ustaz Azmi tu, bukan UMR tu. Wazani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Berzina perempuan berzina lelaki dan ada sebat setiap seorang darinya 100 kali sebatan. Bukan ayat Ustaz Azmi tu. Ini
Ini ayat Allah Taala. Sabit kesalahan, itulah hukuman dia. Tak, saya pernah tengok dalam filem Syirah Padi, mengaku Aduka mengaku berzina, Dara mengaku berzina, terhukumlah. Pasal ada pengakuan. Mengaku betul aku berzina, mengaku Aduka. Tanya pada Dara, ya. Dia pun mengaku, kena hukuman suatu kali sebab. Tak, habis sebab satu kali tak berhenti untuk mulu. Itu rayu oleh taruna, dia rayu oleh orang lain. Tolong ada tu, yang ada tu, siankan mereka tu. Tak ada. Kata tu mulu, aku tetap berpegang dengan ayat-ayat Allah. Sebab satu kali asalnya kisah daripada kisah yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi khalifah, anak dia sendiri berzina. Dia kena hukuman satu kali. Waktu menyimpan satu kali, dia sendiri yang buat. Waktu menyimpan satu kali itu, sahabat-sahabat melayu, janganlah kesian anak kamu ni. Tak ada. Kata Sayyidina Umar, aku tetap akan laksanakan hukum Allah. Ketika menyimpan satu kali itu, anaknya itu mati. Dah mati, ngelai mati dah, cek tak menyamur. Sayyidina Umar tetap sebab sampai cukup 100 kali. Itu cerita dia ambil masuk dalam cerita Syirah Padi. Tapi tak matilah Buka tak matilah Buka, akhirnya kahwin dengan Dara. Tapi dia punya asal-asal cinta ni. Jangan pandang Ramli orang tak ada ilmu. Oh, tengok dia berlakon, dia ada menari. Ada menari, ada menyanyi, ada menari, ada joget-joget. Kita pun tahu, apa macam ni dia orang. Jangan kaji itu terjadi Allah Ta'ala. Yang kita nak kaji yang baik. Kata orang tua, yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan. Yang baik itu Nabi buat teladan dalam kehidupan. Yang buruk itu tak buat itu, dia Allah Ta'ala tidak jawab. Dia pun manusia yang tak lepas daripada dosa dan kesalahan macam kita lah. Kita ni apa sumbangan kita? Kita nak bantai orang ni, semua kita buat. Kita nak bantai ulama ni, semua kita buat. Apa sumbangan kita? Yang kita nak tembak ustaz ni sesat, ustaz tu sesat, siapa kita? Apa yang sumbang kan? Tanya diri kita dulu. Cermin diri kita dulu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasanu. Reflect diri kita dulu sebelum kita dihisab oleh Allah Ta'ala. Kan? Wallahu a'lam. Kemudian apa lagi? Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yusifuna fil ardh. Dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan. Ciri orang fasik ni, dia orang tu suka memutuskan silaturahim. Kan? Sikit dia silap, bertahun-tahun tak cakap. Itu panggil orang fasik. Tidak ada sikap pemaaf. Aku tak kampung kan, sampai bila-bila sikit je hal. Pasal apa? Sikit je hal. Adalah silap bagi duit balik, silap bagi duit ke apa-apa lah. Benda yang tak besar mana pun, sikit Alah, kucing berak depan rumah, kucing berak depan rumah, tak cakap sampai bertahun-tahun. Dia rumah mana ni? Kucing jiran lah, jiran tu sebelah ada kucing jiran berak depan rumah dia. Dah masa muka jiran, tak cakap-cakap. Salam tak jawab, Assalamualaikum kak. Orang tak tahu. Pasal apa? Kucing berak depan rumah. Itu je. Kucing makhluk yang tak ada akal. Itu je. Bagi tahu lah, kucing kamu ni berak depan rumah saya. Kamu jagalah. Ajar dia supaya jangan berak mata kata. Betul lah. Pasal kucing pun bertahun-tahun, kalau duduk perumahan, duduk flat tu sampai pindah, tak cakap. Ini perangai orang fasik. Taklah suruh hubungkan silaturahim. Nabi suruh hubungkan silaturahim. Wasilul arham. Nabi sebut awal-awal lagi, waktu hijrah. Waktu Nabi hijrah sampai kota Madinah, Nabi sebut benda tu. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wasilul arham.
ada 3 atau 4 pesanan Nabi. Antaranya wasilul arham, hubungkan tali silatul rahim. Nabi suruh kita putuskan silaturahim. Nabi kata la yadkhulul jannata qati', tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Ini sampai berbelah-belah berpuluh tahun tak bertemu siapa, tak cakap. Bertanya khabar pun tak. Ustaz tu nama cakap orang agama tu. Bukan orang jahil. Kalau orang jahil kita faham ke lah. Mungkin dia tak tahu hukum kan. Ini orang agama kan. Sikit je hal berpuluh tahun tak cakap, tak tanya apa-apa kan. Ini dia cerita pasal benda sikit kan. Wallahu a'lam. Kemudian ayyusala wa yufsiduna fil ardh, dan membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Ini panggil orang fasik. Melakukan kerosakan di muka bumi. Ini panggil dua. Tengoklah ada bumi ni siapa yang buat kerosakan. Kita tu orang fasik. Kalau kita orang Islam, kita orang fasik kan. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Kalau tak rugi di dunia pun rugi di akhirat. Mungkin tak rugi di dunia, kaya-kaya bahagia pada di dunia tak rugi kan. Rumah besar, kereta besar, bini yang tak besar, bini kecil putih. Tak nak bini besar, bini lekor tak mahu. Nak kecil comel. Itu perangai orang pasir kan. Tapi belum tentu lagi mereka beruntung di akhirat. Itu dia tuan sedikit tafsir maudhu'i. Istimbah ayat 27 ni istimbah baru tentang apa yang kita lihat di dalam kedua ayat 26 dan 27 surah Al-Baqarah. InsyaAllah pada bulan kita akan datang itu pada 20 Mac 2022 kita akan masuk kepada apa yang ditafsirkan tentang kedua-dua ayat. Kita akan kupas InsyaAllah. Yang tadi itu tafsir seimbas lalu, tafsir ijmali, tafsir maudhu'i, tafsir ijmali secara umum. Apa yang kita baca tu kita faham. Itu lagi. Jadi bulan depan kita akan masuk kepada apa yang diterangkan oleh ulama-ulama tafsir Al-Quran tentang ayat ke-26 hingga ayat ke-27 surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita akan kupas satu persatunya bermula pada bulan hadapan 20 Mac 2022. Jadi tuan-tuan janganlah tinggalkan letak ini begitu saja. Bulan depan bawa kan, dia tidak yang solat mesti bawa, jadi tak kena dah sama-sama kan, mengaji sama-sama. Itu dia insyaAllah. Dengan izin Allah SWT kita akan bertemu pada waktu atau tarikh yang disebutkan tadi. Jadi itulah dia sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada sebab kongsikan pada pagi ini ada manfaat yang kita bersama untuk kita sama-sama menjadikan panduan dan kehidupan kita yang sungguh tangga ini. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini akan jadi kehidupan yang baik, yang berkati Allah, yang rahmat Allah dan redha Allah SWT, dan kehidupan kita bersama suami isteri dan anak kita akan bahagia di dunia hasanah di dunia dan bahagia di akhirat hasanah di akhirat. Dan mudah-mudahan kita akan digolongkan dengan orang-orang yang akan menjadi ahli syurga insyaAllah. Dan sekiranya ada apa-apa yang sampai yang terkasar masa dalam menjadi sebagai semua Allah SWT dan nanti suasana dan dari perbuatan waktuan sekalian. Dan soal ini saya ingin mengucapkan kepada selamat menyebut peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang mudah-mudahan muslim ini yang merupakan mukjizat kedua terbesar Nabi SAW akan menjadi satu pengajaran satu iktibar kita insyaAllah dalam melalui kehidupan kita di dunia ini. Yang baik dari Allah SWT dan yang kurang daripada itu semua Allah SWT. Aku lepas dari Bapak Azim yang berlaku dan kita akhir pada kita pagi ini dengan asal Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمة وزازل أنه سيكون من كلك يا قحال جبار لكن يا الله يا الله يا الله اللهم يا نور الكتاب ويا ميسر واجب الأحزاب يزيد موصول لك بفضل الشيخ محمد الرحيم ربنا زدهم وزنا فما أكرم الأكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وسبب القرون والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها